Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Munirah binti Taqiyuddin daripada SMK Kampung Kastam. Baik, saya nak menceritakan tentang sejarah tingkatan 2, tajuk 1, bahagian 4, bahagian akhir. Iaitu kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Tapi sebelum tu, boleh tak subscribe saya punya channel Cikgu Munirah binti Taqiyuddin. Okey, terima kasih. Baik, kita teruskan dengan tajuk 1.4 ni, iaitu kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey, apa hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar yang sezaman dengannya? Okey, hubungan dia ada 3, dari segi perdagangan, dari segi keagamaan dan dari segi diplomatik, hubungan diplomatik. Okey, kita tengok one by one. Sebelum tu kita tengok dulu kerajaan apa yang sezaman, kerajaan luar yang sezaman dengannya. Okey, pada abad pertama, kemunculan kerajaan Funan sezaman dengan Empire Rom. Okey, Empire Parsi, Empire Kushan dan dinasti Han. Okey, itu adalah antara kerajaan-kerajaan yang sezaman dengan kerajaan Funan pada masa itu. Okey, itu pada abad pertama lah. Pada abad ke-19 pula, kerajaan Champa, Sriwijaya dan Angkor sezaman dengan kerajaan Abbasiyah, Empire Byzantine, dinasti Tang dan kerajaan Chola. Okey, boleh tengok ni dalam buku teks juga, saya screenshot. Seterusnya, pada abad ke-14, kerajaan Champa, Angkor dan Majapahit sezaman dengan kerajaan Mongol ataupun Empire Mongol, kerajaan Turki Osmaniyah dan Kesultanan Delhi. Boleh nampak tak daripada peta tu sendiri? Okey. Seterusnya, hubungan perdagangan. Okey, ada 3 tadi kan? Okey, yang pertama adalah hubungan perdagangan. Okey, kedudukan strategik. Okey, kerajaan alam Melayu ni di laluan perdagangan timur dan barat. Okey, serta kekayaan hasil bumi mendorong pemerintah kerajaan alam Melayu menjalin hubungan dengan hubungan perdagangan lah dengan kerajaan lain. Okey, kita ni kerajaan kita pula. Okey, kerajaan alam Melayu pada masa tu sangat mempunyai kedudukan yang sangat strategik. Okey, maksudnya di laluan perdagangan. Jadi itu yang menyebabkan mereka terpaksa lah ataupun memaksa diri mereka ataupun kerajaan mereka untuk mengadakan hubungan perdagangan. Okey, boleh tak? Dapat tak poin tu? Dengan kerajaan luar lah. Okey, kalau kita tengok dalam peta ni, dalam buku teks, okey. Kalau yang biru tu pedagang luar ke alam Melayu. Okey, kalau yang tengok yang hijau tu, okey, pedagang alam Melayu ke pelabuhan luar. Pedagang alam Melayu pun keluar berlayar juga ke pelabuhan kerajaan luar. Okey, kalau kita tengok yang warna merah, barangan alam Melayu dibawa ke Rom. Okey, nampaklah di situ hubungan perdagangan dengan kerajaan luar. Okey, seterusnya hubungan keagamaan. Kena ingat lah. Okey, tolong ingat, ada 3 agama saja yang muncul. Okey, 3 agama saja yang muncul. Yang pertama, yang first kali yang masuk dekat kerajaan Funan dan kerajaan-kerajaan di alam Melayu adalah agama Hindu. Okey, yang datang daripada India lah. Of course lah, daripada kerajaan Chola kan. Dengan okey, seterusnya Buddha, kemudian Islam. Okey, aspek kehidupan seperti pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosio budaya. Okey, ada aspek-aspek dia pula dalam hubungan keagamaan ni. Okey, terdapat untuk agama Hindu terdapat beberapa cara
okey, penyebaran agama Hindu di alam Melayu, iaitu melalui peranan pedagang. Nampak? Okey, penyebaran agama. Okey, tentera dan golongan Brahmin. Okey, kalau nak tahu golongan Brahmin ini adalah kasta yang paling highest lah, yang paling tinggi dalam agama Hindu. Okey. Dalam agama Hindu dia ada pengkelasan kasta dia. Ada 7 kasta. Okey. Biasanya golongan atasan, golongan bangsawan kita panggil Brahmin. Okey. Adalah golongan-golongan dia lagi, golongan kesatria, Parya dan sebagainya. Okey. Ini dia punya pengaruh dalam binaan dia lah. Okey, penemuan artifak pengaruh Hindu di lembah Bujang Kedah. Okey. Seterusnya Buddha. Lepas agama Hindu masuk pula agama Buddha. Peranan Asoka. Biasa tengok cerita Asoka, ada sejarahnya tersendiri. Okey. Pemerintah Empire Maurya menghantar Sami-Sami Buddha ke alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha. Okey. Kita jumpa apa? Mereka jumpa artifak pengaruh Buddha di lembah Bujang Kedah juga. Okey. Seterusnya barulah masuk agama Islam. Kita dapat beberapa cara juga penyebaran agama Islam di alam Melayu, iaitu melalui peranan pedagang, pemerintah dan pendakwah. Ingat nah, pentingnya peranan pemerintah dalam penyebaran agama, pentingnya pedagang dalam penyebaran agama dan pentingnya pendakwah dalam penyebaran agama. Okey. Seterusnya, okey, hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik antara dua kerajaan. Okey, menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan di China dan India. Okey, kerajaan alam Melayu ada hubungan diplomatik dengan China dan India. Okey, bagi mengukuhkan kedudukannya dan membuka jalan kepada perkembangan perdagangan. Sebab apa kena kerajaan alam Melayu ni mengadakan hubungan dengan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar? Satu dia sebab nak memperkembangkan perdagangan lah, of course lah. Yang kedua, apa dia? Nak kukuhkan kedudukan. Sebab apa? Sebab mereka minta bantuan daripada China ataupun India. Untuk apa? Bila berlaku peperangan, minta bantuan tentera dan sebagainya. Okey. Kita tengok kerajaan Funan campur ada 6 kerajaan ni mengadakan hubungan diplomatik dengan China. Okey, Funan, okey, utusan dihantar pada abad ketiga. Tujuan dia apa? Memohon bantuan ketenteraan untuk melawan kerajaan apa? Daevet yang serang mereka waktu tu. Okey, campur pula. Utusan dihantar pada abad ketiga juga. Tujuan, nampak tak? Memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China iaitu Daevet. Nampak tak? Nampak tak kat situ peranan China? Okey, peranan negara China. Okey, utusan Sriwijaya juga pernah bekerjasama atau mengadakan hubungan diplomatik dengan China. Okay, utusan dihantar pada abad ke-7. Okey, tujuan dia untuk mendapatkan pengiktirafan dan mengukuhkan kedudukan hubungan persahabatan dan perdagangan. Nampak tak? Okey, satu nak minta ketenteraan, satu lagi ke perdagangan lah. Okey, seterusnya Majapahit. Utusan dihantar pada abad ke-14. Okay, tujuan menjalinkan hubungan persahabatan. Ini biasa. Okey, Angkor. Okey, kenapa nak wujudkan hubungan persahabatan? Sebab tak nak China perang dengan mereka lah. Itulah tujuan dia. Okey, Angkor pula. Utusan dihantar pada abad ke-12. Tujuan mengukuhkan persahabatan dan perdagangan. Okey, Kedah Tua pun menjalinkan hubungan dengan kerajaan China juga. Utusan dihantar pada abad ke-7. Okey, untuk mengukuhkan hubungan perdagangan. Okey, poin dekat sini mereka nak kukuhkan hubungan perdagangan lah dan persahabatan juga. Okey, kalau India, hubungan diplomatik antara kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar menunjukkan usaha persahabatan yang cuba dijalinkan antara kerajaan. Okey, 4 kerajaan alam Melayu yang bekerjasama dengan kerajaan luar, okey, iaitu India. Okey, Funan.
Okey, utusan dihantar pada abad ketiga. Tujuan memperkukuh hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India. Nampak tak? Okay, Sriwijaya pun guna hubungan diplomatik juga. Utusan dihantar pada abad ke-9. Tujuan untuk mengeratkan hubungan persahabatan dan hubungan keagamaan. 3 je. Kan, ketenteraan, keagamaan dan perdagangan. Ingat yang tu. Itu adalah poin dia. Dan kalau nak jawab soalan lah, itu poin dia. Dan bagi contoh kerajaan mana buat hubungan dengan negara luar mana. Okey. Seterusnya Majapahit. Utusan dihantar pada abad ke-14. Tujuan dia untuk mengeratkan hubungan persahabatan. Sebab apa? Mereka takut India, kan Raja Chola dia suka serang. Kita takut India serang. Jadi dia mengukuhkan persahabatan. Buat persahabatan siap-siap. Okey. Seterusnya Angkor. Utusan dihantar pada abad ke-12. Tujuannya mengeratkan hubungan persahabatan. Pun sama. Takut kena serang dengan India. Okey. Baik. Ini yang terakhir lah. Cakna cerminan sejarah. Apa yang awak belajar? Ini saya ambil dalam buku teks juga. Apa yang awak belajar daripada tajuk tingkatan bab 1 ni? Okay. Ada 3 benda yang key point dia, iaitu kerjasama, okay, sifat terbuka dan toleransi. Kerjasama apa? Okey, hubungan antara kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar mendidik kita agar menjalinkan kerjasama dan bersifat terbuka untuk kemakmuran negara. Betul lah. Kita kena baik dengan semua agama, dengan semua kaum. Sebab kita kena bekerjasama lah. Sebab masing-masing pun ada cara hidup masing-masing, kan? Dan bersifat terbuka. Okey. Kita harus berbangga kerana negara kita bersifat terbuka dalam menjalinkan hubungan persahabatan dengan negara luar. Betul? Okay, toleransi. Sikap toleransi dan berbaik-baik dengan ahli keluarga dan mengukuhkan institusi kekeluargaan. Kita kena ada sifat-sifat ini untuk kita kembangkan lagi potensi diri kita. Kita boleh berinteraksi lagi dengan orang. Itu penting. Kita belajar sejarah ni bukan saja bukan nak lulus SPM je, bukan nak lulus PT3 je, okey? Tapi tak tahulah kan PT3 lepas ni masih diteruskan atau tidak. Okey, saya rasa setakat itu sahaja untuk poin yang terakhir, itu part yang terakhir, 1.4. Okey, sekali lagi jangan lupa subscribe channel Cikgu Munirah Taqiyuddin untuk bagi semangat kepada saya upload video-video yang lebih menarik dengan poin-poin yang sangat membantu kalian lah. Okey, untuk tu saya nak bagi tahu saya ada buat Telegram channel dan juga Facebook group. Okey, nanti saya akan bagi tahu di detail huraian di bawah. Okey, dan terima kasih juga kepada subscriber saya yang pernah mengikuti perkembangan saya sebelum ni, yang lama saya tak update. Okey, maafkan saya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi untuk tajuk bab 2 pula. Okey, bye.